Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ni kita nak test expander lagi. Jadi hari ni kita nak pergi dekat Houston, Texas. Salah, Hutton Retreat Resort dekat Negeri Sembilan. Nampak ni, ramai media ni. Ada 8 buah kereta. Kita tengok siapa yang menang. Okey, kita sekarang ni dalam perjalanan pergi Hutton Resort dekat Negeri Sembilan. Saya pun first time dengar ni. Mesti ramai yang cakap, ya ampun, expander lagi. Dah video mekanikal dah buat 1, 2, 3. Video keempat dah ni expander. Tak apalah, sebab kereta lain orang tak nak bagi kan. Yang ni orang jemput kita bawa, orang suruh kita review dan kita review lah. Hari ni adalah media day. Jadi Mitsubishi Motor Malaysia dia jemput 8 media untuk review kereta ni, sebab ada setengah media lain yang tak dapat kereta kan. Macam kita orang dah dapat, dah test sebelum ni. Disebabkan sebelum ni saya dah cerita bab dia punya rupa bentuk, dia punya space apa semua kan. So saya rasa ramai lagi orang yang bercerita tentang tu, tentang looks, tentang rupa kosmetik semua kan. Dan saya setuju kalau di kalangan MPV yang ada dalam kategori ini sub 100,000 ni, saya rasa sebab expander ni dia yang paling baru, saya rasa dia memang yang paling cantik lah. Dia yang memang paling sporty dan memang dari segi spesifikasi dia tak kedekut. Macam yang korang tengok lah dekat video-video sebelum ni kan. Dia ada apa, recorder video, dia ada seat hitam balut kulit, ada 360 kamera, ada function meter dengan switcher-switcher dekat steering. Saya rasa dari segi features, dari segi kosmetik, orang boleh letak expander ni sebagai tak keterlaluan lah pilihan pertama. Okay? Pilihan pertama untuk 7-seater so-called crossover. Tapi sebenarnya, ya, this is lebih kepada marketing lah. Actually, dia MPV jugalah. 7-seater compact MPV kan. Sama macam BRV, macam Arus, macam Rush kan. Dari segi handling, untuk kereta-kereta dalam kategori ni, kita tak boleh nak expect terlalu tinggi. Boleh nak kata dia ni sharp, turning, tak ada buai, tak ada understeer kan. Tak boleh cakap macam tu lah, sebab bukan itu tujuan kereta-kereta begini dicipta. Jadi bajet, kalau dia ada bajet, dia bukan letak dekat handling. Bajet tu dia letak dekat features. Dia lebih kepada untuk kegunaan family. Tetapi disebabkan dia ni Mitsubishi, bukanlah kereta yang kita tak tahu mana asal usulnya. Mitsubishi kita dah tahu dia dah beratus tahun buat kereta kan. Jadi untuk handling, even dia gunakan template yang paling basic sekalipun untuk chassis dan handling dia tetap sebuah kereta yang sedap bagi saya. Sedap macam mana? Sedap dalam kategori kereta dia lah. Okay, dalam kategori kereta 100,000 tadi. Boleh tak kita nak compare ke dengan I don't know, maybe Estima ke Outlander ke Wish ke? Tak boleh. That's in different category. Sebab sana kejuruteraan untuk handling dia dah bagi lebih. Yang sini tidak. Okay, tapi kalau kita, expander contohnya kan, kita tengok daripada luar, first kita tahu dia tinggi. Dia ni ketinggian dia, kalau tak silap saya, 205mm dia punya ground clearance. Lepas tu jarak roda dia panjang. Lepas tu rim dia dengan tayar yang lebar. Okay, kalau tak silap saya 205 ke tayar dia kan. Sebab biasanya untuk rim 16, kalau untuk biasanya orang nak jimat minyak, dia letak 195, 185. Tapi dia bagi 205 sebab dia nak bagi contact patch kereta ni cukup besar di atas jalan raya. Dan itu menghasilkan apa dia? Selesa. Ya. Untuk kereta macam ni, kita tak akan bercakap berapa sensitif, berapa bagus steering dia, berapa sharp dia masuk corner, langsung tak ada body roll. Tak. Dia lebih fokus kepada keselesaan. Keselesaan tu disumbangkan oleh ground clearance tadi. Sebab dia tinggi kan. Macam kereta ni, honestly, alhamdulillah. Kalau kita lalu dekat jalan-jalan yang macam speed breaker yang color kuning tu kan, kalau Alza saya dia gitu kan, boleh bergegar juga limpa dan jantung. Tapi kereta ni okey, smooth je. Tak dia lepas. Contohnya kita lalu, sekarang ni dekat highway kan, kalau ada macam slope, dia tinggi turun naik kan. Kalau kereta-kereta yang lain dalam kategori ni, dia slightly rasa melambung sikit. Kalau yang ini disebabkan ketinggian tadi, dia rasa lebih
lebih kompos dan lebih comfort. Dia serap tu dengan lebih baik. Dia naik turun, dia turun. Dan itu adalah fokus sebenarnya bila kita cakap tentang handling kereta ni. Again, untuk responsiveness steering, dia okey sebenarnya. Dia okey. Saya boleh kata dia, you can feel like macam kita bawa B segment sedan. Saya nak compare dengan Mitsubishi sebab Mitsubishi tak ada produk dalam segmen tu. So sebenarnya inilah kereta sub 100 dia yang pertama. Dulu dia adalah Atras Miras semua kan, tapi kalau kita nak comparekan, nak bagi korang memahami macam mana rasa bawa dia, yes, korang bayangkan bawa macam B segment sedan, then ini lebih kurang dia. Okay, sekarang saya berada di kelajuan 120 km sejam. RPM dia dekat 3000. Dari segi power, okay, kita cakap dari segi power, cruising dekat highway saya rasa dia sedap 12, 13, 14. Ini cruising yang saya rasa sedap. Jadi dia balance in between of speed dengan dia punya bump and rebounds dia. Kita rasa selesa. So orang duduk belakang dia tak adalah mabuk. Bukan kata dia tak boleh pergi laju, dia boleh. Kalau kita nak rembat sampai 18, 19 pun boleh pergi, tapi body dia akan jadi shaking lah kan. Dan dari segi NVH, untuk bunyi jalan, saya rasa saya boleh terima untuk kelajuan ni lah. Okay, sekarang ni kita kelajuan 110. Dari segi jalan dia, saya rasa mana-mana kereta dalam kategori ni, dia punya insulation dia tidaklah taruh banyak sangat kan. Jadi acceptable, kecuali bunyi angin. Bunyi angin ni bila bunyi 1.3 tu dia rasa macam dia dah start nak masuk bunyi yang agak mengganggu sikit lah. Tapi sebenarnya macam saya cakap tadi lah, untuk harga kereta ni, market kereta ni, fokus sebenar untuk insulation, NVH apa semua ni, dia tidak letak jadi priority. Yang lebih priority adalah space, features yang tadi yang saya cakap lagi. Tapi dia tidaklah teruk sangat kan. Tak adalah aspek sampai bunyi tayar menderu masuk, bunyi enjin dekat firewall menderu masuk. Tidak, tak macam tu. Bagi saya, kalau saya nak beli kereta ni, ini bukan masalah. Bunyi-bunyi ni semua bagi saya acceptable lah kan. Okay, sekarang kita masuk ke jalan kampung. Okay, dia orang dah plan route ni, kita terpaksa lalu jalan yang ada kampung, ada pekan-pekan kecil. Tahulah kan, jalan tak sama. Ada yang bertampal, ada yang berlubang, bumper tengah jalan, kubur tengah jalan, nak kena elak kan. Tapi nak buat macam mana, inilah Malaysia kan. Okay, jadi untuk family, saya banyak kali cakap kan pasal family. Betul, kereta ni memang kereta untuk family. Dari segi keselesaan, ini kita boleh translate lah bila kita lalu jalan-jalan ni. Highway lain, highway ni memang straight, jalan kalau lubang pun tak terus sangat. Tapi yang ini jalan yang bertampal, jalan berlubang, jalan yang turun naik corner apa semua. Kereta ni memang dia absorb dengan baik lah. Saya tak ada komplain lah. Dia macam ni tau. Sebenarnya teknologi dia berubah dengan sangat pantas, sangat cepat kan. Dulu suspension macam ni kita tak boleh dapat pada kereta-kereta yang murah. Bawah 100,000 kita takkan rasa. Saya ingat dulu masa Avanza, Avanza tu pun dia pakai leather frame kan. Dia punya lompat tu, ya ampun, memang tak boleh nak dimaafkan. Tapi selepas berapa tu, 17 tahun kemudian, kereta pada harga yang sama, lebih kurang, tapi cuma yang ini monocoque lah, suspension dia dah berbeza sama sekali. Dulu pun kalau zaman-zaman saya kecil dulu naik vanet kan, naik econovan kan, memang kalau duduk belakang tu lalu jalan-jalan macam ni, minta ampun lah kan, memang laki sampai ke sudah lah. Sebabnya teknologi dalam industri otomotif ni dia berubah dengan pantas. Tapi teknologi jalan kat Malaysia dia tak berubah. Dia macam tu lah. 20 tahun dulu macam tu je jalan ni kan. Untuk orang yang rasa macam concern sangat, selesa kat dia. Kalau nak jalan dalam kawasan yang jalan tak berapa cun, jangan bimbang. It's okay. No problem at all. Okay, kan ada orang yang tanya kan, risaulah kereta macam ni nampak macam tak selesa apa semua. Highway okey lah kan. Tapi kalau siapa yang masih lagi concern nak lalu dekat jalan kampung-kampung apa semua kan, takut tak selesa nak bawa family, sebenarnya tidak. Jangan bimbang. Kereta ni memang comfort dia terbaik lah, saya boleh cakap. Tak ada komplain. Kalau saya beli kereta ni pun saya tak komplain lah.
Okey, ini adalah laluan terakhir kita, iaitu sepanjang lebih kurang 1 km. Dia bagi kita test expander ni dekat so-called off-road, macam light off-road jugalah kan. Dia jalan lubang-lubang, jalan tanah memang tak ada. Jalan tol lah dekat sini nak masuk dekat resort ni. Okey, kereta macam ni kita kena ingat, bukan kita nak bawa kita saja pembeli yang dekat KL macam tu kan. Dia ada pembeli yang mungkin dekat Gua Musang, dekat Fegar Lebih, dekat mana, dekat Sabah, dekat Sarawak, yang mana dia punya infrastruktur jalan tidaklah sebagus dekat jalan KL. So, kelebihan expander yang tinggi ni tadi, yang ground clearance dia luas ni tadi, memberi kelebihan lah dekat jalan-jalan macam ni. So, kita lebih confident. Kita tak adalah takut oil sump tu tersangkut atau komponen-komponen bawah kereta ni boleh tersangkut dan menyebabkan kita terkandas. Mungkin dia tak ada kelebihan 4x4, tapi dia ada kelebihan dari segi ketinggian. Kena ingat tu, bukan kita je nak pakai kereta ni, ramai lagi orang nak pakai kat kawasan-kawasan jalan tak elok kan. Macam on tak on? Ui, tinggi bukit ni lah. Alamak. Macam kamera trofi bro. Okey, akhirnya sampai juga ke destinasi yang dituju setelah melalui pelbagai jenis pembukaan jalan. Ayat sastra habis. Lapar dah ni sebenarnya. Wah, tu ada bang. Oh. Okey, kita dah sampai. Ada makan-makan, ada relax sikit. So ni nama ni The Hoton Retreat. Lebih kurang tu lah. Kalau salah jangan marah lah kan. Okey. Nak ikut ke? Nak makan tak? Jom. Jadi settle sudah dekat sini. Sedap juga makanan dia kan. Jadi seharian ni kita dah review Mitsubishi Xpander dan sampailah masa untuk berpisah. Sampai berjumpa lagi. Kalau ada siapa-siapa nak tanya pasal kereta ni, Abang Japar dah terror dah. Dah graduate dah ni. Segala jenis mak nenek dia dah beritahu dah ni. So, tanya kat bawah tu. Abang tolong jawab. Okey? Ciao.